Ya ibna Adam, hei anak Adam, lau balagat zunubuka, sekiranya dosa kamu tu sampai, Allah, dosa engkau itu sampai ananas sama, penuh ruang langit ni. Tu dia, ruang langit ni penuh dengan dosa, punya banyak. Kita buat dosa taklah sampai lagu tu, tapi Allah nak abang, kalau hang buat dosa sampai penuh ruang langit ni dosa kamu, summa astaghfartani, kemudian kamu minta ampun ke aku, minta betul-betul ampun, minta ampun ke aku, ghafartu laka, aku tetap akan ampun dosa kamu, walaupun sebanyak penuh ruang langit ni. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin, wassalatu wassalamu ala asyrafil mursalin wa ala alihi wa ashabihi ajma'in. Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli wa ma taufiqi illa billahi alaihi tawakkaltu wa huwa rabbul arsyil azim. Yang berbahagia Tuan Imam, barisan ahli jawatan kuasa dan pegawai-pegawai masjid, InsyaAllah pada malam ini kita akan menyambung pengajian kita hadis-hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam daripada kitab Riyadhus Salihin jilid yang ketiga, yaitu hadis yang ke-69. Sebelum daripada kita memulakan pengajian hadis kita ini, marilah sama-sama kita membaca satu dua zikir. Mudah-mudahan Allah Subhanahu wa taala lepaskan kita daripada perkara-perkara yang sedang kita hadapi sekarang ini. Antaranya salatul faraji yang kita baca selalu. Tuan-tuan ikut saya, bismillahirrahmanirrahim. Allahumma salli salata jalalin wa sallim salama jamalin ala hadrati habibika sayyidina Muhammadin waghshahu Allahumma binurika kama ghashiyathu sahabatut tajalliyat fanazara ila wajhikal karim wa bihaqiqatil haqa'iq kallama maulahul azim alladhi a'adahu min kulli su' Allahumma farrij karbi kama wa'adta Allahumma farrij karbi kama wa'adta Allahumma farrij karbi kama wa'adta
أَمَّنْ يُجِيبُ الْمُضْطَرَّ إِذَا دَعَاهُ وَيَكْشِفُ السُّوءَ وَعَلَى آلِهِ وَصَحْبِهِ Amin. Tuan-tuan baca selalu selawat ni. Mudah-mudahan Allah lepaskan kita daripada penyakit COVID yang sedang melanda masyarakat. Di Malaysia penik sampai ribu-ribu dah. Yang kedua, Bismillahirrahmanirrahim. Tahassantu bidhil izzati wal jabarut wa'tasamtu birabbil malakut wa tawakkaltu ala al-hayy alladhi la yamut isrif 'anna al-adha innaka ala kulli syai'in qadir. Tang azza tu niat COVID ni lah. Isrif 'anna al-adha innaka ala kulli syai'in qadir. Isrif 'anna al-adha innaka ala kulli syai'in qadir. Alhamdulillah. Nah, baiklah tuan-tuan, itulah doa, satu salawat, satu doa yang kita panjat kepada Allah Subhanahu wa taala. Macam-macam Allah uji kita tuan-tuan. Dia uji dengan penyakit, dia uji dengan banjir. Semua benda ni merupakan ujian Allah. Baik tuan-tuan, mari kita baca hadis kita ni. Ikut pelan-pelan. Wa an Anasin radhiyallahu anhu qala sami'tu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yaqul قال الله تعالى يا ابن آدم إنك ما دعوتني ورجوتني غفرت لك على ما كان منك ولا أبالي يا ابن آدم لو بلغت ذنوبك عنان السماء ثم استغفرتني غفرت لك يا ابن آدم إنك لو أتيتني بقراب الأرض خطايا ثم لقيتني لا تشرك bi syai'an la ataituka biqurabiha maghfiratan rawahu Tirmizi. Tuan-tuan, ni hadis kita nah. Hadis ni kita masih lagi di dalam bab, yaitu kita mengharapkan kepada Allah. Bab Ar-Raja. Kita harapkan daripada Allah Subhanahu wa taala fadlir raja, kelebihan harapan kita. Tuan-tuan, hadis ini apa yang kita sebut hari itu, kita mengharapkan kalau kita buat ibadat, kita harap Allah terima ibadat kita.
Kalau kita buat dosa, kita harap Allah ampun dosa kita. Itulah harapan kita. Ibadat yang Allah terima, ada ganjarannya yang Allah akan bagi. Dosa yang Allah ampun, kita akan bersih daripada segala dosa-dosa yang kita lakukan. Baik. Hadis kita malam ni hadis qudsi, firman Allah Subhanahu wa ta'ala dalam hadis qudsi. Nabi tolong sampaikan kepada kita hadis qudsi firman Allah ini. Hadis ini membayangkan bagaimana besarnya tuntutan Allah kepada kita supaya kita mengharapkan supaya Dia mengampunkan dosa kita. Ya ibn Adam, hei anak Adam, innaka, sesungguhnya engkau, ma da'autani, selama mana kamu duk berdoa ke aku, wa rajautani, selama mana engkau duk mengharapkan sesuatu daripada aku, ghafartu laka, aku akan ampun bagi kamu akan dosa-dosa kamu, ala ma kana minka, bagi semua dosa-dosa yang pernah engkau lakukan, wala ubali, aku tak peduli banyak mana dosa hang buat pun, kalau hang selalu duk minta ampun ke aku, kalau hang selalu duk berdoa ke aku akan ampun dosa kamu, aku tak peduli, kata Allah. Begitu baiknya Allah Subhanahu wa ta'ala. Allah boleh Dia tak ampun dosa kita pun, tapi Dia sebut dah dalam hadis qudsi ini, Dia tetap akan ampun dosa kita selama mana kita minta kat Dia supaya Allah mengampunkan dosa kita dengan permintaan yang ikhlas, terbit daripada hati kita sendiri. Tuan-tuan, ya ibn Adam, hei anak Adam, lau balagat zunubuka, sekiranya dosa kamu tu sampai, Allah, dosa engkau itu sampai ananas sama, penuh ruang langit ni. Tu dia, ruang langit ni penuh dengan dosa, punya banyak. Kita buat dosa taklah sampai lagu tu, tapi Allah nak abang, kalau hang buat dosa sampai penuh ruang langit ni dosa kamu, summa astaghfartani, kemudian kamu minta ampun ke aku, minta betul-betul ampun, minta ampun ke aku, ghafartu laka, aku tetap akan ampun dosa kamu walaupun sebanyak penuh ruang langit ni. Itu dia, tuan-tuan. Ya ibn Adam, yang ketiga, wahai anak Adam, innaka law ataitani, sesungguhnya engkau, kalau engkau datang kepada aku, engkau lakukan kepada aku, biqurabil ardi, penuh atas muka bumi ini, khataya, dengan dosa. Atas muka bumi ini penuh dengan dosa. Summa laqitani, kemudian kamu bertemu dengan aku, makna mati. La tusyrik bi syai'a, kamu mati bertemu dengan aku dengan keadaan tidak syirik kepada aku dengan sesuatu pun. Tauhid kamu betul, kepercayaan kamu tidak ada syirik-syirik di sana. Kalau engkau buat
sebanyak mana dosa sekalipun penuh muka bumi ini dengan dosa, kemudian kamu mati bertemu dengan aku dalam keadaan kamu tidak syirik, apa kamu akan dapat? La ataituka biqirabiha maghfiratan, aku akan beri kepada kamu penuh atas muka bumi ini juga dengan keampunan. Kalau kamu mai bawa penuh muka bumi ini dengan dosa, kemudian kamu bertemu dengan aku tidak syirik, aku akan beri kepada kamu keampunan penuh muka bumi ini juga, tuan-tuan. Inilah, tuan-tuan, baiknya Allah Subhanahu wa taala. Allah sebut dalam surah Ali Imran, Allah kata apa? Yaghfiru liman yasha wa yu'adzibu man yasha. Allah boleh ampun siapa yang dia suka nak ampun, dan Allah boleh azab siapa suka yang dia suka nak azab. Pulang kat dia. Nak ampun dosa kita pun dia boleh, dia tak mau ampun nak azab kita pun boleh. Tapi tuan-tuan, Allah akhir ayat tu Allah kata wallahu ghafurur rahim, dan Allah itu amat pengampun, amat mengasihani. Walaupun dia boleh mengazab kita, tapi Allah memberi keutamaan kepada keampunan dosa, dan Allah memberi keutamaan menyayangi kita. Nah, tuan-tuan, ni Allah. Sebab itu dalam hadis qudsi Allah berfirman, apa Allah firman? Rahmati sabaqat ghadabi. Rahmat aku, kasih sayang aku kepada hamba, sabaqat ghadabi, dia terdahulu daripada kemurkaan aku. Nah, rahmat Allah, kalau Allah nak bagi rahmat kat kita dan Allah juga nak murka kita, rahmat dia mai dulu pada murka dia. Tu Allah. Sebab itu tuan-tuan, dalam kita duk baca Fatihah kah, kita baca Asma Allah Husna, kita mula dengan Huwallahu alladhi la ilaha illa huwar rahmanur rahim. Ar-Rahmanur Rahim dulu. Kita nak buat apa pun kita baca Bismillahirrahmanirrahim. Allah kasih, Allah sayang kat kita lebih daripada dia marah kat kita. Sebab tu hadis qudsi ni, kalau banyak mana hang buat dosa pun, kalau hang minta ampun kat aku betul-betul, aku akan ampun, tak peduli dosa kamu banyak mana pun. Kita baca Fatihah, semayang kita baca Fatihah, kita mula dengan Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi Rabbil Alamin Ar-Rahmanir Rahim. Ulang balik dalam Fatihah sebut, dalam Bismillah sebut dah. Tapi mai ayat yang ketiga, Alhamdulillahi Rabbil Alamin Ar-Rahmanir Rahim. Maknanya tuan-tuan, kasih sayang Allah tu lebih daripada kemurkaan dia. Sebab itu Allah berfirman, rahmati sabaqat ghadabi. Sebab itu tuan-tuan, kita kalau buat dosa, memang kita buat dosa. Tuan-tuan, kita kalau buat dosa kena minta ampun ke Allah, istighfar kepada Allah. At-taibu minadz-dzambi, orang yang bertaubat, beristighfar daripada dosa, kamal la dzambalah, macam orang yang tak buat dosa. Hari itu kita dah ajak tuan-tuan, saya tak ingat dah. Nah, kita bagi dah sirah penghulu istighfar. Nah, kita bagi dah tu. Istighfar yang paling hebat sekali yang diajak oleh Nabi kepada para sahabat, kepada Abdullah bin Umar, dan Abdullah bin Umar ajak kita. Saya dah bagi kat tuan-tuan kuliah yang lepas untuk kita amal. Tuan-tuan,
suatu amalan kita yang tak boleh kita tinggal tiap-tiap hari, minta ampun kepada Allah sebab kita duk buat dosa. Allahumma anta rabbi la ilaha illa anta khalaqtani wa ana abduka wa ana ala ahdika wa wa'dika mastata'tu a'udzu bika min syarri ma sana'tu abu'u laka bi ni'matika alayya wa abu'u bi dhanbi faghfir li fa innahu la yaghfiru dzunuba illa anta. Ini penghulu istighfar, kena hafal ya tuan-tuan. Saya bagi dah itu, saya photostat bagi sekali dengan makna. Tak hafal lagi, tak tahulah sebulan dah. Tidur aja tak kepala atas bantai tu baca. Mari kita baca sekali. Allahumma anta rabbi la ilaha illa anta khalaqtani wa ana abduka wa ana ala ahdika wa wa'dika mastata'tu a'udzu bika min syarri ma sana'tu abu'u laka bini'matika alayya wa abu'u bidhanbi faghfir li fa innahu la yaghfiru dzunuba illa anta. Itu kita. Allahumma anta rabbi la ilaha illa anta khalaqtani wa ana abduka wa ana ala ahdika wa wa'dika mastata'tu a'udzu bika min syarri ma sana'tu abu'u laka bi ni'matika alayya wa abu'u bi dhanbi faghfir li fa innahu la yaghfiru dzunuba illa anta. Itu istighfar. Minta betul-betul. Nabi ajak kita, insya-Allah tuan-tuan, dosa kita akan diampun oleh Allah Subhanahu wa taala. Walaupun tepu ruang langit, walaupun penuh atas muka bumi, kalau kita minta betul-betul kepada Allah tanpa ada syirik, Allah akan ampun, tak peduli banyak mana kita buat dosa. Allah. Daripada Anas radhiyallahu anhu katanya, aku telah mendengar Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, Allah Ta'ala berfirman dalam hadis qudsi, wahai anak Adam, sesungguhnya selagi engkau berdoa dan mengharap kebaikan daripadaku, nescaya aku ampuni segala dosa-dosa engkau yang telah lalu, dan aku tidak peduli sama ada dosa itu sedikit atau banyak. Aku tak peduli. Minta ampun kat aku aja, aku akan ampun. Wahai anak Adam, jika dosamu sepenuh langit, ruang langit ni, kemudian engkau memohon ampun, nescaya aku mengampunkannya. Wahai anak Adam, sesungguhnya jika engkau datang kepada aku dengan dosa sepenuh bumi, kemudian engkau menemuiku ni makna mati, sedangkan engkau tidak menyungutui aku dengan sesuatu, nescaya aku akan datangkan keampunan kepada engkau sepenuh bumi juga. Banyak mana dosa hang mai, bawa banyak itulah keampunan aku akan beri. Allah, tuan-tuan, baik sungguh Allah.
pengajaran hadis, umat Islam dikehendaki supaya sentiasa menaruh harapan serta berdoa kepada Allah Ta'ala. Orang-orang Islam hendaklah sentiasa memohon ampun daripada Allah. Kena selalu istighfar, minta ampun terhadap dosa-dosa yang telah dilakukan, kerana Allah itu Maha Pengampun. Allah akan mengampunkan dosa-dosa yang dilakukan oleh hambanya selagi dia tidak menyekutukan Allah dengan sesuatu. Dia tidak ada syirik, dia tauhid betul kepada Allah. Hadis ini memberi faham kepada manusia betapa tingginya nilai kemaafan Allah Subhanahu wa taala terhadap hambanya. Oleh setiap orang sewajarnya lah merebut peluang keemasan ini supaya bahagia di hari akhirat. Rebutlah peluang ni, minta ampun ke Allah Subhanahu wa taala supaya kita bahagia di akhirat kelak. Sebanyak mana pendosa boleh diharapkan keampunan, kecuali dosa-dosa menyekutukan Allah. Kerana dosa menyekutukan Allah tidak akan diampun. Kita sekutukan Allah, ada Tuhan lain daripada Allah ni. Tuhan Allah buat senang, Tuhan lain buat susah. Ada kuasa lain sama dengan kuasa Allah, kita sekutukan tentang kudrat, tentang kuasa dengan yang lain, maka dosa syirik Allah tidak akan ampun. Dosa lain besar mana pun Allah akan ampun. Allah pernah tegaskan di dalam surah An-Nisa ayat 48, innallaha la yaghfiru an yushraka bihi. Allah tidak akan ampun dosa syirik yang dilakukan oleh hamba kepada dia. Wa yaghfiru ma duna dzalika, dan Allah Subhanahu wa taala akan ampun dosa yang lain. Dosa syirik saja dia tak akan ampun, tapi dosa lain dia akan ampun liman yasha, bagi sesiapa yang dia suka. Wa man yusyrik billah, sesiapa yang syirik kepada Allah, faqad iftara isman azima, sesungguhnya dia telah melakukan dosa yang paling besar. Sembah lain pada Allah syirik. Buat ibadat bukan kerana Allah, kerana yang lain, itu dia panggil syirik khafi. Syirik khafi. Syirik khafi ni Allah akan ampun juga, tapi yang dia tak ampun ni syirik jali tu, sekutukan Allah. Sebab itu tuan-tuan, dalam kalimah tauhid ni kita nafikan Tuhan lain kerana kita tidak mau syirik. Asyhadu an la ilaha, tidak ada Tuhan lain illallah, Allah saja yang ada, Allah saja yang berkuasa, yang lain tak ada. Itu makna kita nafikan syirik. Al-Imam Al-Ghazali sebut, kalau kita buat sesuatu ibadat, kita buat
kerana orang lain. Kerana Allah pun kerana Allah, kerana orang lain pun kerana orang lain. Nak menunjuklah, nak orang pujilah, itu dia panggil syirik khafi, syirik tersembunyi. Nah, kita tak mau. Kalau ada syirik khafi, ibadat tu Allah tak terima. Sebab itu ibadat kena ada ikhlas. Kita semayang 2 rakaat ke 4 rakaat ke, buat biar kerana Allah dengan kerana orang. Kalau kita buat kerana orang, dia panggil syirik khafi. Allah tidak akan terima ibadat kita. Kita menderma kerana orang, bukan kerana Allah. Allah tidak akan terima derma kita dan tidak akan diberi pahala. Sebab apa? Sebab ibadat kita buat ada syirik khafi di situ. Jadi syirik ni, kalau syirik pada i'tiqad, itu syirik jali. Hak tu Allah tak akan ampun. Tapi kalau syirik pada ibadat, dia panggil syirik khafi. Itu Allah akan ampun kalau kita minta ampun. Allah akan terima. Babul jam'i bainal khawfi war raja. Ni satu lagi bab ni. Himpun antara takut dan harap. Takut pun takut, harap pun harap. Ini sifat orang mukmin. Jangan takut saja tak ada harap, tak mau. Jangan harap saja tak takut, tak mau. Dia kena dua. Takut dengan harap ni dua sayap bagi kita orang mukmin. Dalam surah As-Sajdah pun kita duk baca tiap-tiap pagi jemaat. Innama yu'minu bi ayatina alladhina idza dzukiru biha kharru sujadan wa sabbahu bihamdi rabbihim la yastakbirun. تتجافى جنوبهم عن المضاجع يدعون ربهم خوفا وطمعا. Allah sebut, rengganglah rusuk-rusuk mereka daripada tempat tidur. Mana dia bangun daripada tempat tidur, berdoa kepada Allah dalam dua keadaan, khaufan takut, wa tama'an dan harap. Kalau takut saja tak ada harap, ada sayap sebelah. Burung kalau ada sayap sebelah, dia tak boleh terbang. Ataupun harap saja tak ada takut langsung, pun ada sayap sebelah. Kita kena ada dua sayap baru boleh terbang. Ada sayap takut, ada sayap harap. Inilah bab dia. Al-jam'i, himpun bainal khawfi, antara takut, war raja'i dan harap. Kita buat dosa, kita takut Allah Subhanahu wa ta'ala azab kita dengan dosa yang kita buat. Takut. Di samping kita takut, kita harap supaya Allah ampun dosa-dosa yang kita buat tu. Takut dengan harap kena ada. Kita buat ibadat, kita takut. Takut apa? Takut Allah tak terima ibadat kita. Dan di waktu yang sama kena ada harap. Kita harap apa? Harap Allah terima ibadat kita. Itu makna takut dengan harap. Khaufan takut, wa tama'an harap. Dalam surah Sajadah kita duk baca. Imam duk baca, tatajafa junubuhum 'anil madaji'i yad'una rabbahum. Rengganglah rusuk-rusuk mereka daripada tempat tidur. Mana mereka bangun waktu malam,
yad'una rabbahum, mereka berdoa kepada Tuhan mereka, khaufan, dalam keadaan takut, wa tama'an, dan dalam keadaan harap. Ini kata para ulama sayap seorang mukmin untuk dia hidup di dunia ini supaya dia dapat berjalan dengan baik. Dua sayap, sayap takut dan sayap harap. Bab menghimpunkan antara takut dan harap. Setiap manusia akan menemui mati. Mati, tuan-tuan. Mati ni dia tidak kira tua, muda pun mati. Mati ni dia tak kira sakit, sihat pun mati. Duk tengok TV elok-elok, habis dah siaran, nak bangkit nak tutup, bangkit jatuh rebah mati. Ada? Kan sakit apa? Mati tak syarat miskin, kaya pun mati. Yang kata mati ni, 120 hari kita duduk di dalam rahim ibu. Malaikat datang, tulis dah bila kita nak mati. Saya pun malaikat tulis dah nak mati bila, tuan-tuan semua puan-puan. Cuma dia tak bagi tahu kat kita ya. Tuan-tuan. Cuba tengok tuan-tuan hak baru ni 2-3 hari Sabtu lepas ni. Naik kapal terbang 4 minit aja jatuh dalam laut, mati semua. 4 minit je naik. Kalau dia tahu kata dia nak kapal terbang nak jatuh, tobat tak naik. Tuan-tuan, tu kata setiap manusia akan menemui mati. Oleh itu sebaik-baik bekalan untuk menghadapinya, menghadapi mati, apa dia? Ialah dengan memperbanyakkan amalan-amalan soleh semasa hidup di dunia. Buat amal soleh. Berzikir kena ada tiap-tiap hari. Nah, berzikir ni banyaklah semua. Kita semayang pun berzikir, baca Quran pun berzikir, kita bertasbih pun berzikir, kita bertahmid pun zikir, kita bertahlil pun zikir. Kena buat tuan-tuan. Kita tak buat tu kita rugilah. La ilaha illallah, la ilaha illallah, la ilaha illallah. Bukan main berat tuan-tuan amalan. La ilaha illallah. Tak boleh kau berzikir lepas subuh boleh 100 kali. Tak boleh kau berselawat kepada Nabi lepas subuh boleh 450 kali. Tak boleh kau bertasbih kepada Nabi kepada Allah lepas subuh. Subhanallah walhamdulillah wa la ilaha illallah wallahu akbar 10 kali kah? Kena buat tuan-tuan, kena buat. Ni bekal untuk kita pergi sana. Sebab itu saya sebut dah selalu, Al-Imam Al-Ghazali di dalam kitab Bidayatul Hidayah dia sebut ada 10 zikir yang hendaklah setiap orang Islam ni baca tiap-tiap pagi. Tak banyak pun 10 kali. Ada 10 zikir, baca tiap-tiap pagi, satu-satunya 10 kali. 10 kali 10 jadi 100.
Kalau lebih lagi dia kata baca 170 kali. 70 kali 10 jadi 700. Hak hebat lagi dia kata satu-satu baca 100 kali. 100 kali 10 jadi 1000. Tobat lahum kat 1000. Tuan-tuan. Dia bagi. Kemudian dia bawa satu hadis, dia kata barang sesiapa yang baca zikir 10 ini tiap-tiap pagi, paling kurangnya satu-satunya 10, maka pahala yang Allah akan beri kat dia seperti dia memerdekakan 8 orang hamba dari keturunan Nabi Allah Ismail. Merdeka hamba seorang pun tak sangat banyak pahala. Ini bukan seorang, 8 orang. 8 orang pun bukan manusia biasa, keturunan Nabi Ismail alaihi salam. Dia suruh kita baca. Tuan-tuan nak? Kalau tuan-tuan nak, saya boleh bawa mai 10 zikir ni baca. Tak payah tuan-tuan, tak banyak. La ilaha illallah wahdahu la syarika lah. Lahul mulk wa lahul hamdu yuhyi wa yumit wa huwa hayyul la yamut biyadihil khair wa huwa ala kulli syai'in qadir. Baca 10. La ilaha illallah wahdahu la syarika lah. Lahul mulk wa lahul hamdu yuhyi wa yumit wa huwa hayyul la yamut biyadihil khair wa huwa ala kulli syai'in qadir. Yang kedua, la ilaha illallahul malikul haqqul mubin. La ilaha illallahul malikul haqqul mubin. Yang ketiga, la ilaha illallahul wahidul qahhar. Rabbus samawati wal ard wa ma bainahumal azizul ghaffar. 3 zikir ni semua mula dengan la ilaha illallah, la ilaha illallah, la ilaha illallah. Kalimah tauhid. Yang ketiga, tasbih. Ini zikir. Subhanallah walhamdulillah wa la ilaha illallah wallahu akbar wa la hawla wa la quwata illa billahil aliyyil azim. Ini kita semua hafal. Yang keempat, subuhun qudusun Rabbuna wa Rabbul malaikati war ruh. Yang kelima, subhanallah wa bihamdihi subhanallahil azim. Subhanallah wa bihamdihi subhanallahil azim. 3 ni tasbih. Subhanallah alhamdulillah, lepas tu subuhun, lepas tu subhanallah wa bihamdihi, tasbih. 6 dah. Kemudian yang ketujuh, istighfar. Astaghfirullahal azim alladzi la ilaha illa huwal hayyul qayyum wa as'aluhu at-taubata wal maghfirah. Yang ke-8, munajat. Allahumma la mani'a lima a'taita wa la mu'tiya lima mana'ta wa la radda lima qadaita wa la yanfa'u dzal jaddi minkal jaddu. Yang ke-9, salawat. Allahumma salli wa sallim ala sayyidina Muhammadin sallallahu alaihi wa ala alihi wa ashabihi wa baraka wa sallam. Dan yang ke-10-nya,
Bismillahilladzi la yadurru ma'asmihi syai'un fil ardi wala fis sama' wa huwas sami'ul alim. 10 ni tuan-tuan, Imam Al-Ghazali sebut dalam kitab Bidayatul Hidayah, kitab yang paling akhir dia mengarang, lepas tu dia mati. Ni kitab ni ditulis di situ, berzikirlah kamu 10 zikir ni tiap-tiap pagi sebelum matahari naik. Buat. Ini bekalan tuan-tuan. Kalau kita tak buat bekal tuan-tuan, oi, rugi. Ni dia kata ni, banyak sebaik-baik bekalan, sebanyak-banyak bekalan untuk menghadapi mati ialah dengan memperbanyakkan amal-amal soleh, antaranya berzikir semasa hidup di dunia, serta mengharapkan pembalasan baik daripada Allah Subhanahu wa taala. Buat dengan ikhlas. Yang terbaik bagi hamba ketika sihat ialah takut dan harap. Itu hak sebaik-baiknya. Takut apa tuan-tuan? Takut kalau Allah tak terima ibadat kita. Takut apa tuan-tuan? Takut kalau dosa Allah balas dengan azab. Itu kita takut. Harap apa tuan-tuan? Satu, harap supaya Allah terima segala ibadat dan taat kita. Harap apa tuan-tuan? Harap supaya Allah memberi rahmat dan balasan pahala kat kita. Ni dia sebut ni, yang terbaik bagi hamba ketika sihat ialah takut. Takut apa? Takut Allah tidak terima amalan kita. Takut Allah azab kita dengan sebab dosa. Takut Allah tidak ampun dosa kita. Takut. Harap pula, harap Allah terima ibadat kita, harap Allah beri ganjaran pahala setiap ibadat yang kita buat. Takut dan harap mestilah seimbang. Jangan takut tak ada harap tak mau. Jangan harap saja tak ada takut tak mau. Kena seimbang. Manakala di waktu sakit, hamba hendaklah mengharap rahmat Allah semata-mata. Dalil syarak daripada Al-Quran dan Sunnah serta lain-lain menunjukkan perkara itu. Satu, dia bawa firman Allah dalam suratul A'raf ayat 99. Allah berfirman, "Fala ya'manu makrallah illa al-qaumul khasirun." Allah cerita orang yang berasa tak takut kepada balasan buruk, yaitu azab. Orang yang tak takut tu adalah orang-orang, sebenarnya mereka itulah orang-orang yang rugi. Tapi kalau dia sebenarnya orang Islam, dia akan ada perasaan takut. Karena sebenarnya tidaklah ada yang merasa aman daripada rancangan buruk balasan azab, daripada balasan azab yang diatur oleh Allah, melainkan orang-orang yang rugi. Orang rugi ni saja yang dia berasa aman, dia berasa tak takut dengan azab Allah. Tapi kalau orang tu orang beriman betul, orang yang beruntung tak rugi, dia memang takut dengan azab Allah. Hak tak takut tu adalah orang-orang yang rugi. Hak takut pada azab Allah adalah orang-orang yang beriman. Karena sebenarnya tidaklah ada yang merasa aman daripada rancangan buruk, yakni daripada balasan azab yang diatur oleh Allah, melainkan orang-orang yang rugi. Firman Allah lagi dalam surah Yusuf ayat 89,
innahu la yai'asu min rauhillah illa al-qaumul kafirun. Artinya sesungguhnya tidak berputus asa daripada rahmat Allah dan pertolongan Allah itu melainkan kaum yang kafir. Orang kafir saja yang dia putus asa, dia tak ada harapan kepada Allah. Tapi orang Islam dia tak pernah putus asa. Dia buat dosa banyak mana pun dia masih harap Allah ampun dosa dia. Ini orang Islam. Tapi orang kafir dia berputus asa. Firman Allah lagi dalam Ali Imran ayat 106, yauma tabyaddu wujuh wa taswaddu wujuh. Allah, ingatlah akan hari kiamat yang padanya ada muka-muka orang yang menjadi putih berseri. Ini muka-muka orang beriman, muka-muka orang yang bertakwa, muka-muka orang yang beramal soleh. Di akhirat kelak muka dia putih berseri. Dan ada juga muka orang-orang menjadi hitam gelegam. Ini orang-orang kafir, orang-orang yang syirik kepada Allah, muka hitam gelegam. Firman Allah Ta'ala lagi dalam surat Al-A'raf ayat 167, Rabbaka lasari'ul iqab wa innahu laghafurur rahim. Ni cerita Allah ni. Allah azab pun boleh, ampun pun boleh Allah. Sesungguhnya Tuhanmu amat cepat azab siksanya. Itu azab siksa. Dan sesungguhnya ia juga amat pengampun lagi amat mengasihani. Azab pun dia azab, ampun dia pun ampun. Dua. Ayat seterusnya suratul Infitar ayat 13-14, innal abrara lafi na'im. Sungguhnya orang-orang baik itu akan berada di dalam nikmat syurga. Wa innal fujjara lafi jahim. Orang-orang jahat itu berada dalam neraka. Allah, tuan-tuan, Allah cerita semua kat kita. Gunanya catatan malaikat itu ialah untuk menyatakan siapa yang berbakti dan siapa yang bersalah. Kerana sesungguhnya orang yang berbakti dengan taat dan amal kebajikan tetap berada dalam syurga yang penuh nikmat, dan sesungguhnya orang yang bersalah bertempat di dalam neraka yang menjulang-julang apinya. Allah. Ayat yang ke-6, فَأَمَّا مَنْ ثَقُلَتْ مَوَازِينُهُ فَهُوَ فِي عِيشَةٍ رَاضِيَةٍ وَأَمَّا مَنْ خَفَّتْ مَوَازِينُهُ فَأُمُّهُ هَاوِيَةٌ وَمَا أَدْرَاكَ مَا هِيَ نَارٌ حَامِيَةٌ. Surah Al-Qari'ah ayat 6 sampai ayat 11. Maksudnya, adapun orang-orang yang berat timbangan amal baiknya, timbang amalan baik dia berat, maka dia berada dalam kehidupan yang senang lenang di akhirat kelak. Pasal apa? Amalan kebajikan dia berat. Sebaliknya, orang yang ringan timbangan amal baiknya, maka tempat kembalinya ialah hawiyah. Timbangan amalan baiknya ringan, hak berat timbalan amalan jahat berat, ringan. Dia akan dikembalikan kepada mana? Satu tempat namanya hawiyah.
Dan apa jalannya engkau dapat mengetahui apa dia itu hawiyah? Hawiyah itu apa dia? Hawiyah ialah api yang panas membakar. Itulah tempat orang yang sedikit amalan baiknya dan banyak amalan jahatnya. Allah, tuan-tuan nak. وعن أبي هريرة رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال, kata Abu Hurairah, Nabi bersabda, lau ya'lamul mu'min, kalaulah orang mukmin itu tahu, ma 'indallahi minal 'uqubah, apa yang disediakan oleh Allah daripada azab, ma tama'a bi jannatihi ahadun, maka tidak akan bercita-cita sangat untuk nak mendapat syurga Allah oleh seorang. Kalau dia tahu tentang azab Allah tu, Allah bahasa lagu tak ada can dah nak masuk syurga apabila cerita tentang azab. Kalau orang mukmin tu tahu tentang azab Allah punya hebat, maka seolah-olah dia ni bahasa lagu, ish, payahlah nak masuk syurga ni. Sebaliknya pula, walau ya'lamul kafiru ma 'indallahi minar rahmah, kalau orang kafir tu pula dia tahu bahawa Allah Subhanahu wa taala tu sediakan rahmat kasih sayang dia, ma qanata min rahmatihi ahad, maka tak ada siapa pun yang akan berputus asa daripada rahmat Allah. Maknanya rahmat Allah punya banyak, azab Allah punya hebat. Kalau sebenar-benarnya kita tahu tentang azab Allah, berasa-rasanya tak ada can nak masuk syurga. Kalau orang kafir pula tahu tentang rahmat Allah, rasa-rasanya apa dia? Tiba tidak putus asa daripada rahmat Allah. Daripada Abu Hurairah radhiyallahu anhu bahwasanya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, sekiranya orang-orang mukmin mengetahui bagaimana keadaan siksaan Allah, nescaya tidak seorang pun yang haloba ni nak sangat untuk mendapatkan syurga. Masa lagu tak ada harapan nak masuk syurga kalau tengok kepada azab Allah tu macam-macam jenis. Sekiranya orang kafir mengetahui betapa besarnya rahmat Allah, nescaya tidak ada seorang pun akan berputus asa daripada rahmatnya. Rahmat Allah pun banyak dan azab Allah pun hebat. Sebab itu tuan-tuan, kita diminta supaya sentiasa mendoa kepada Allah supaya Allah jauhkan kita daripada azabnya dan Allah berikan kepada kita rahmatnya. Orang Islam hendaklah sentiasa merasa takut terhadap siksaan Allah. Habis nak buat lagu mana? Dia takut dengan mengerjakan amalan-amalan saleh semasa hidup. Allah. Baca Quran saja tuan-tuan, baca Quran saja satu huruf dapat 10 pahala. Nah tuan-tuan, bayangkan kalau kita baca satu hari selai, satu lay ni tuan-tuan, dia ada 2 muka surat, depan hadap belakang. Satu muka surat ada 15 baris, satu lay 2 muka surat ada 30 baris. Tuan-tuan bayang 30 baris berapa huruf? Beribu, beratus-ratus huruf. Satu huruf dapat 10. Tu pun kita tak buat tuan-tuan. Susah banyaklah baca selai ya. 2 muka surat hadap belakang.
Selai ni orang baca tuan-tuan paling kuat 3 minit. Selai pula 3 minit, 6 minit habislah satu lay, 2 muka surat. Pahala banyak bukan main tuan-tuan. Oi. Tapi oleh sebab kita ni kadang-kadang buta hati perut, tak nampak pahala yang banyak tu. Tu kalau kita baca tak tahu makna. Yasin wal Qur'anil Hakim innaka laminal mursalin ala siratim mustaqim. Satu huruf 10, satu huruf 10. Kita tak tahu makna. Tapi kalau kita tahu makna, wal Qur'anil Hakim, Quran yang bijak. Innaka laminal mursalin, sesungguhnya engkau salah seorang daripada rasul-rasul yang diutuskan oleh Allah. Ala siratim mustaqim, berada di atas jalan yang lurus. Innaka ala Yasin wal Qur'anil Hakim innaka laminal mursalin ala siratim mustaqim tanzilal azizir rahim. Al-Quran itu diturunkan oleh Allah yang maha berkuasa dan maha bijaksana. Kita faham makna pula. Nabi kata dan Nabi sabda, man qara'al Qur'an falahu bihi 10 hasanatin lam aqul alif lam mim harfun walakin aqulu alifun harfun wa lamun harfun wa mimun harfun. Ni nak cerita amal soleh ni. Barang sesiapa yang membaca Quran, maka baginya setiap huruf 10 pahala. Aku tidak kata alif lam mim tu satu huruf, tapi aku nak bagi tahu alif satu huruf, lam satu huruf, mim satu huruf. Alif lam mim 3 huruf dapat 30 pahala. Mana ada menyaga, untung punya besar. Kemudian Nabi sebelah lagi, man qara'al Qur'ana fa'a'rabahu falahu bikulli harfin 50 hasanatan. Barang sesiapa yang baca Quran, dia faham pula makna. Hak tadi tak faham makna, dapat 10 satu huruf. Kalau dia faham pula makna, fa'a'rabahu ay fahima makna alfazihi, dia faham makna lafaz-lafaz tu. Wal Qur'anil Hakim innaka laminal mursalin, tu dia faham makna. Allah akan bagi kat dia tuan-tuan satu huruf 50 pahala. Hak tadi 10 ya satu huruf, pasal tak tahu makna. Kalau dia tahu makna, dia menghayati makna, satu huruf 50 pahala. Allah, untungnya baca Quran ni. Sebab itu orang-orang yang bertakwa ni, dia jadikan Quran itu sebagai amalan harian dia. Dia tak nak tinggal. Tak banyak pun dia baca sikit. Besok dia kata nak, orang Islam hendaklah sentiasa merasa takut terhadap siksaan Allah dengan mengerjakan amal-amal saleh semasa hidup. Allah itu amat mudah memberi rahmat kepada hambanya. Umat manusia janganlah lalai daripada rahmat Allah. Setiap orang hendaklah berusaha untuk mendapatkan rahmat tersebut sebanyak-banyaknya. 3. Amalan saleh yang dikerjakan oleh seorang adalah sebagai menurut perintah, bukan kerana mengharapkan pembalasan syurga. Kita buat amal soleh sebab Allah suruh, bukan kita nak balasan syurga. Kita buat tu ikhlas kerana Allah. 4. Rahmat Allah ke atas orang yang taat sangat luas. Sebaliknya azab Allah ke atas orang yang derhaka sangat besar dan berat. Itulah pengajaran hadis yang kita dapat daripada hadis kita, insya-Allah.
kita akan sambung hadis 71 dalam kuliah-kuliah kita yang akan datang, dan kita berdoalah mudah-mudahan pengajian kita ni dapat kita teruskan. Nah, walaupun dalam keadaan-keadaan yang bermacam-macam boleh jadi ini, tuan-tuan. Jadi tuan-tuan dan puan-puan, saya nak ajaklah di akhir kuliah ni, mari kita baca Fatihah sekali. Kita hadiahkan pahalanya kepada Profesor Madya Dr. Abdul Wahab Saleh yang menterjemah hadis ini, yang menulis hadis ini, kitab Riyadhus Salihin. Dia meninggal lebih kurang 3 minggu lepas. Nah, di Kuala Lumpur. Dia orang Kubang Rotan ni, kawan saya lah, pernah mengaji di Mesir sekali dulu. Dia meninggal. Nah, mari kita baca Fatihah untuk dia. Walaupun dia meninggal, dia tinggal ni disunting Profesor Madya Dr. Abdul Wahab Muhammad Saleh ni, disemak oleh sahib samahah Datuk Haji Ismail Yusof pun meninggal dunia dah, bekas mufti Kelantan dulu. Mari kita baca Fatihah, kita hadiahlah kepada depa lah yang dok buat usaha terjemah ke dalam bahasa Melayu. Kalau depa tak terjemah, bagi huraian-huraian kita pun tak boleh faham. Al-Fatihah. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Ar-Rahmanir Rahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Hamdan yuwafi ni'amahu yukafi'u mazidah. Allahumma ij'al thawaba ma qara'na min fatihatil kitab alladhi qara'na hadiyatan wasilatan ila rasulikal karim wa ila azwajihi at-tahirati ummahatil mu'minin wa ila as-sahabati wal qarabati ajma'in, khususan wa ila arwahi abaina wa ummahatina wa ila arwahi Profesor Madya Dr. Abdul Wahab Saleh wa sahib samahah Datuk Ismail Yusof. Allahumma arhamhum rahmatan wasi'ah. Allahumma anta rabbuhum wa anta khalaqtahum wa anta hadaitahum lil Islam wa anta qabadta arwahahum wa anta a'lamu bisirrihim wa alaniyatihim wa qad ji'naka syufa'a'an lahum faghfir lahum ya Allah warhamhum ya Allah wa'afihim wa'fu anhum. Allahumma in kanu muhsinina fazid fi ihsanihim wa in kanu musiiina fatajawaz anhum birahmatika ya arhamar rahimin. Rabbana ighfir lana wa li ikhwanina alladhina sabaquna bil iman wa la taj'al fi qulubina ghillan lil ladzina amanu Rabbana innaka ra'ufur rahim. ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار. اللهم انفعنا بما علمتنا وعلمنا ما ينفعنا وارزقنا علما ينفعنا وزدنا علما. وصلى الله على سيدنا محمد والحمد لله رب العالمين. تقبل الله منكم. InsyaAllah tuan-tuan, kita bertemu lagi pada kuliah-kuliah akan datang. Aqulu qawli hadha wa astaghfirullahal azim li wa lakum ولسائر المسلمين إنه هو الغفور الرحيم. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.